Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor, salam kestabilan masa depan. Ya tuan-tuan, hari ini bersama dengan saya Muhammad Irfan Fikri atau lebih mesra dipanggil Irfan dalam siri rancangan diskusi Johor. Dan pada hari ini kita bersama-sama dengan saya di studio saudara Isham Jalil yang merupakan Ketua Penerangan Barisan Nasional Negeri Selangor. Assalamualaikum Abang Isham. Assalamualaikum, Irfan. Terima kasih jemput saya. Baik ya, sihat? Alhamdulillah sekat ni. Alhamdulillah, masih bertenaga untuk siri beberapa hari lagi baki kempen ini. Itulah. Saya ni minggu ke-8 saya di Johor. Minggu ke-8 di Johor, bukan hari ke-8. Bukan hari ke-8. Minggu ke-8 tuan. Saya balik kejap lah tukar baju kan. Tapi saya dah daripada 12 Januari saya di sini. 12 Januari dah berkampung. On and off lah. Kadang saya datang seminggu, balik 2-3 hari, datang balik. So saya masa 12 Julai tu dia orang dah jemput saya ceramah di Pulai sebelum pembubaran. So lepas tu saya on and off. Saya ingat saya dah ceramah, saya ingat tak tahulah berapa puluh kali. So 8 minggu berada di Johor. Berapa puluh kali ceramah ni uncountable lah. Jadi tuan-tuan, saya yang 8 hari duduk kat Johor pun kadang-kadang senang rasa. Ini yang 8 minggu saya tak tahu apa perasaan. Tak apa, semoga Allah memberkati perjalanan dan perjuangan Abang Isham kita. Tapi hari ni bang, kita nak bincangkan tentang isu semasa, tentang ikhtiar Barisan Nasional Johor. Tapi sebelum tu tuan-tuan, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi hari ni saya nak bagi tuan-tuan kenal supaya tuan-tuan cinta, bukan dengan orangnya tapi dengan apa yang nak disampaikan kepada tuan-tuan. Okey, baik. Saudara Isham Jalil ataupun Abang Isham saya panggil tadi, sedikit pengalaman dan latar belakang, pernah berkhidmat dalam kerajaan 20 tahun, 10 tahun bersama GLC dan 10 tahun di Jabatan Perdana Menteri di bawah unit perancangan ekonomi. Jadi hari ini saya akan sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang berbangkit berkenaan ekonomi. Dan sekarang beliau merupakan Ketua Penerangan Barisan Nasional Negeri Selangor, kerap menulis artikel di social media ataupun di media-media rasmi. Dan antara yang famous dan saya paling suka yang saya akan petik hari ini adalah 123 dalil kenapa kita perlu menolak Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu kupasan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ni, tunggu tengok video ini, diskusi ini sampai habis tuan-tuan, sebab ada banyak pengisian yang akan kita bawakan. Jadi Macam boleh kita mulakan? Boleh. Alright. Macam tema Barisan Nasional pada PRN Johor pada kali ini adalah kestabilan masa depan. Dan kita tengok dalam ikhtiar Barisan Nasional Johor yang diumumkan oleh Datuk Hasni pada minggu lalu, ada 5 teras utama yang kita gariskan. Yang orang lain sibuk meniru. Ada yang buat 8, ada yang buat 3 dan ada yang buat 5 juga. Semua meniru kita sebab kita baik. Kita terlampau baik sampai orang lain mengikut kita. Jadi bang, mungkin antara isu yang berbangkit adalah berkenaan dengan kelangsungan Felda. Sebab Johor ni, kawasan Felda ni kawasan kedua terbesar Malaysia. Merangkumi 22 DUN dan 71 tanah rancangan. Dia mungkin sedikit dia orang kata Perikatan Nasional ni yang menghapuskan hutang peneroka, yang seolah-olah mereka lah segala-galanya kepada Felda. Apa respon abang kenaan dengan perkara ni? Apa sebenarnya abang? Terus pada Felda. Terus pada Felda. Ini isu yang pertama. Saya dah pergi ke kawasan Felda ni. Saya dah pergi ke Kota Tinggi, Segamat, Labis, Ledang, Felda Air Tawar 2, kawasan kita di Johor Lama, di Sedeli, banyak lah. Saya dah bagi, mereka jemput saya bagi ceramah, bagi ucapan. So, bila saya jumpa dengan mereka, so saya pun tanyalah sebenarnya apakah mereka punya concern sebenarnya. Kita tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan Felda ini, tapi bila kita pergi ke bawah, kita pun, saya selalu cakap dengan kaum umbi, kita pun nak tahu daripada mulut dia orang sendirilah apa. So kebanyakan mereka risau pasal pekerjaan sebenarnya. Itu satu. Banyak anak Felda generasi kedua, generasi ketiga yang tak ada kerja sekarang ni. Dia habis di Ledang, saya jumpa itu hari dulu, kalau tak ada kerja di situ dia pergi Johor Bahru. Sekarang Johor Bahru pun tak ada kerja.
nak masuk Singapura pun tak boleh. So itu menjadi masalah. Sebab itu kita bubar DUN ini, kita nak buat pilihan raya supaya kita kembalikan stabilan dan kembangkan ekonomi. Nombor dua ialah masalah isu-isu dalam apa orang kata yang berkenaan dengan Felda itu sendiri. Contohnya pasal yang tadi itulah Cik Irfan kata berkenaan dengan hutang Felda tu. Betul. Sebenarnya pasal hutang ni, manifesto yang janji nak hapuskan hutang Felda ni dibuat oleh PH dulu. Betul. Secara spesifik Mazlan Aliman, dia dulu daripada PAN, sekarang ni dia dah join Tan Sri Muhyiddin dalam Perikatan Nasional, padahal dulu dia yang buat janji dia yang buat janji, lepas tu dia tak tunai Mazlan Aliman ni, dan ini sekarang dia dengan Tan Sri Muhyiddin. Dan kita tengok pada sekarang ni yang kita lawan ni sebenarnya PH, Perikatan Nasional tu PH lah. Sebab orang yang sama, dia yang buat janji dulu. Dia buat janji nak hapus hutang Felda, lepas tu dia tak tunai. PPBM yang tulis manifesto itu dulu. Dan lepas itu dia kata dia tunai pula, dia hapus 80% pula hutang Felda. Dia kata begitu. Tapi saya nak komen sikit begini, saya rasa itu manipulasi dia lah. Masa dia janji PRU 14, saya baca dia punya janji tu. Dia tak kata dia nak janji hapus 80% hutang Felda. Dia kata janji hapus hutang Felda. Dan sekarang dia kata dia hapus 80%. Itu bukan penghapusan yang sebenar. Sebab bila dia kata hapus, tapi peneroka Felda kena serah kebun. Mana ada dulu janji kata awak hapus 80%, lepas tu kena serah kebun pula. Sekarang kebun itu tidak boleh dimanage oleh peneroka Felda lagi. Ada orang yang managekan, jual boleh kepada ada entiti itu saja. Tak boleh jual kepada orang lain dengan harga yang ditentukan begitu. So ini bukan apa yang dia janji dulu itu. So dia orang janji dulu tu dia sampai sekarang dia tak tunai. Dan bila Mazlan Aliman jumpa Tan Sri Muhyiddin, baru-baru ni dia support pula Tan Sri Muhyiddin, tapi 3-4 minggu sebelum tu dia yang persoal Tan Sri Muhyiddin. Dia kata apa yang Tan Sri Muhyiddin cakap pasal penghapusan hutang Felda tu tak betul. Dia kata sebab kena serah kebun, kena sign agreement, ada macam-macam syarat. Macam mana itu? Ini samalah macam Lim Guan Eng janji nak hapus tol dulu. Dia masa manifesto dia kata nak janji hapus tol, tapi lepas PRU 14 dia hapus tol. Tapi daripada pukul 11 malam sampai pukul 5 pagi. So apa cerita tu? So sebab itu saya kata mereka ni janji lain, buat lain. Lepas itu bila dia kena kritik, dia pusing lah cerita. Dia kata dia dah tunai, tapi ini sama macam PTPTN pun sama. Dulu janji nak hapus PTPTN untuk orang yang dapat gaji di bawah 4,000. Tapi sampai sekarang tak tunai benda tu. Yang menulis manifesto PTPTN tu siapa? PPBM, Perikatan Nasional ni juga. Betul. So semua janji dia tak ini. So saya tengok Perikatan Nasional ni, apa yang dia buat dulu bukan saja kena pada orang Felda, kena pada semua orang. Sebab dia orang ni package deal. Package deal dia, kalau tengok brand Perikatan Nasional ni, satu, dia orang ni penipu manifesto. Sebab dulu dia yang tulis manifesto. Kemudian dia pengkhianat. Betul. Dia pelompat parti. So sebab itu saya tengok sekarang ni dia janji apa pun, dia kata apa, dia ikrar. Dia ikrar di Melaka pun dia ikrar, di sini pun dia ikrar untuk tunai, untuk buat janji. Tapi saya tengok kata-kata rakyat tak percaya lagi lah. Sekali rakyat ni sekali kena tipu, dia tak percaya dah. Nak janji apa janjilah. Itu menjadi masalah pada mereka. Dia cuba kacau kawasan kita lah, di kawasan Felda. Betul. Kawasan kuat kita di Johor Lama, di Sedeli, di Kota Tinggi, itu semua kawasan kubu kuat kita. Betul. Minggu lepas Azmin datang Kota Tinggi, dia kata Kota Tinggi itu kawasan kubu kuat Perikatan Nasional. Saya pun tak tahu lah. Kita pun pening. Ya. Macam di Ledang pun kawasan Felda. Dalam Ledang tu ada Dun Gambir. Gambir itu kawasan Tan Sri Muhyiddin. Betul. So sebab itu dia kata itu hari Hamzah Zainuddin pun kata, dia kata dia boleh menang besar, Perikatan Nasional boleh menang besar di Johor. Saya soal, kalau confident sangat boleh menang besar, kenapa Tan Sri Muhyiddin takut nak tanding di Gambir? Padahal dia poster boy Perikatan Nasional. Kenapa awak takut? Lepas tu dia bagi macam-macam alasan lah. Sebab apa? Sebab dia kata nak bagi laluan orang muda lah dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita semua tahu yang dia sendiri tak confident.
yang janji-janji yang dibuat ini akan mempengaruhi rakyat semula. Sebab sekali macam kita ni, orang muda terutamanya, sekali awak kena kencing, lepas tu takkan awak nak kena kencing kali kedua, kali ketiga. Siapa yang kencing kita dulu? Mereka itulah. Orang yang sama Orang yang ada yang dalam sama. Perikatan Nasional Betul. adalah mereka yang kencing kita masa mereka dalam Pakatan Harapan. Ya, betul. Jadi nak percaya buat apa lagi? Percaya buat apa lagi? Itulah. Baik, itu baru kita permulaan berkenaan dengan Felda, tapi saya tertarik dengan dua benda. PN ni penipu manifesto. Mereka yang sama dalam Pakatan Harapan dulu. Ada yang hari tu yang buat sidang media salah sebut nama parti pun ada. Ada, dia kata ada Pakatan. Pakatan. Saya pun pelik. Saya rasa yang kalau yang tukang rakam tu mesti kalau ada meme dalam TikTok kan, kawan-kawan anak-anak muda mesti tahu. Atau wait a minute. Mesti semua macam loading kan. Dia orang ni mana satu ni? Itu satu. Dan yang kedua ni saya nak respon ringkas daripada Abang Hisham. PN khianat dalam 4 parti. Hari tu adalah seorang daripada Melaka. Dia kata kita musibat. Tapi itulah, siapa yang musibat? Saya tengok nombor satu, beza kempen BN dengan kempen yang PH lain dengan PN ni macam ni. Kita kempen positif. Betul. Macam di Melaka, di Melaka saya penasihat komunikasi BN Melaka, PN Melaka itu hari. So kita bincang di atas dengan Tok Zahid, dengan Tok Mak Hassan, dengan semualah, dengan Tok Samsul. So kita buat keputusan bahawa kita buat kempen positif. Betul. Kita tak kutuk orang, kita tak cerci orang, panggil orang label-label macam musibat tadi, kita tak buat itu. Kita bagi tahu rakyat apa yang kita nak bagi tawaran kepada rakyat. Kita nak buat kestabilan, kita nak buat ekonomi, kita nak kembalikan pekerjaan kepada terutama pada anak muda. Tapi kalau mereka tuduh kita jawablah. Itu secondary. Kita kena jawab, kita jawab. Macam di Melaka itu, di Johor ini pun banyak isu-isu saya jawab juga. Itu secondary. Tapi PH dengan PN ni kempen dia sama macam PRU14, PRU13. Betul. Modal dia ialah dia masuk, dia buka dia mulut, dia kutuk orang. Lepas tu dia label orang. Betul. Dan dia buat kempen negatif dan kempen untuk create kebencian sebenarnya. Sebab dia nak rakyat undi pasal kebencian. Bila rakyat benci Barisan Nasional, benci UMNO, rakyat kononnya dia percaya rakyat akan undi dia. Sama macam PRU14 itu hari so dia suruh rakyat benci kita. Bagilah kita, dia katalah kita macam-macam dan dia dapat undi. Tapi masalahnya sekarang benda itu, strategi itu tidak lagi berkesan sebab dulu PRU14 rakyat undi dia sebab dia tak ada track record lagi. Mungkin rakyat nak cuba dulu. Okeylah awak mengutuk orang ini, mungkin awak lebih baik, kita cubalah awak. Tapi sekarang ni lepas PRU14 dia ada track record 22 bulan, campur 17 bulan, 39 bulan dia gagal. So sekarang dia buat strategi yang sama, nak hasut lagi untuk orang benci, tapi rakyat dah tahu, awak suruh hasut benci orang ni, tapi bila kita bagi awak kuasa, awak melompat-lompat parti, lepas tu awak gagal pula, awak tak boleh deliver. Sekarang ni awak nak suruh hasut kita untuk benci orang ni, nak undi awak balik. Itu menjadi masalah kepada PH dan PN. Dan mereka masih label kita macam-macam. Betul. Dia kata kita musibat, dia kata kita kluster mahkamah, kleptokrat dan sebagainya. Padahal mereka pun ramai kluster mahkamah. Saya Sadiq pun kluster mahkamah. Dalam pembicaraan Lim Guan M pun kluster mahkamah. Siap drop case lagi. Ya, lepas itu saya tengok mereka itu yang menjadi masalah kepada mereka. Dia panggil kita binatang patah kaki lah dan sebagainya. Itu saya tegur Haji Hadi Itik patah kaki. Dia kata dia itik, lepas tu macam-macam nama binatang lah puak-puak dia panggil kita. So saya tegur dia, saya kata ulama apa yang panggil orang dengan nama binatang ni. Lepas tu sekarang dia dah tak panggil. Sekarang ni dia dah tak panggil kita nama binatang. Dia bagi dalil. Tapi itu hari dia kata kita lemah dan berpenyakit pula dia kata. Tapi dia punya timbalan Tuan Ibrahim kata masih nak bekerjasama dengan Muafakat Nasional. So saya tegur dia masa ceramah saya kemarin. Saya kata mana ni awak kata kita lemah dan menyakit ke, awak nak kerjasama dengan kita? Betul. Kalau awak nak kerjasama dengan kita kan, awak pergi kutuk ke begitu. Lepas tu kalau memang betul kita lemah menyakit, yang awak nak kerjasama dengan kita tu buat apa? Itu saya tanya macam media. Kalau orang lain tak berani cakap, saya cakap aja. Sebab saya cakap, saya punya ceramah, saya tak pernah attack orang peribadi. Saya punya politik bukan politik attack peribadi. Saya punya politik, saya suka cerita fakta lah. Kan? Saya kritik orang pasal dasar dan polisi mereka. Peribadi saya tak sentuh. Tapi mereka, of course, dia panggil kita macam-macam nama. Lepas tu Tan Sri Muhyiddin, apa benda nama dia tak panggil kita. Macam-macam. Semalam juga saya tengok Haji Hadi
Lepas tu dia kutuk kita, tak habis kutuk kita, dia pergi kutuk orang Johor pula ya. So dia cakap apa? Dia kata orang Johor kurang pendedahan tentang politik Islam. Dia kata so saya kata ini macam mana cerita ni? Awak pergi datang Johor, dia bukan orang Johor. Saya sekurang-kurangnya, saya separuh Johor, ayah saya orang Johor. Bila dia cakap macam tu, saya pun terasa macam mana pula orang Johor kurang pendedahan politik Islam pula. Padahal di negeri Johor ni ada tulisan Jawi, Islam yang paling kuat kan. Macam mana dia bila dia kata kita orang Johor tidak kurang pendedahan politik Islam, seolah-olah dia kata orang Johor ni jahil lah tentang politik Islam. So macam mana? So dia dah tak boleh dia dah tak boleh nak kawal dia punya politik benci, politik label orang, politik kutuk ini. Benda-benda ini yang kita tak nak buat. Saya tengok Cik Irfan, politik kita kena berubah pada politik lain. Politik kita kena politik baru. Jangan bawa politik lama. Politik masalah attack orang, fitnah orang, label orang. Ini politik lama. Habis dah. Zaman ni dah habis dah. Sekarang ni rakyat banyak masalah. Kita hidupkan sekarang ni satu parlimen 100,000 orang. Macam-macam masalah kita ada. Orang tak ada kerja, ekonomi. So kita kena bawa politik yang bincang masalah ini. Bukan politik yang orang ini binatang, orang ini orang ini fitnah orang itu. Itu politik apa tu? So sebab itu dia orang nak kutuk kita, tak apa kita jawab. Kita tebal sikit kulit kita, tak apa. Tapi kita istiqamah, kita bincang macam mana kita nak buat pembaharuan dan apa yang kita nak bantu rakyat ini. So sebab itu kita jalan terus. Sebab tu macam Cik Irfan cakap tadi, kita punya ikhtiar Johor tu ramai orang tiru. Sebab dia tak ada idea. Dia orang lain tu tak ada idea nak buat apa. Kita daripada awal hari pertama saya datang 12 Januari. Saya bagi ceramah sini, saya kata saya tak nak cerita pasal ni, saya nak cerita apa kita nak buat. Satu, kembalikan kestabilan. Lepas tu dengan kestabilan kita boleh tarik pelabur dan kreatkan pekerjaan untuk kembali ke ekonomi. So itu yang kita nak buat dulu. So sebab itu saya kata kali ni rakyat pun sokongan kepada Barisan Nasional. Saya pergi di bawah, semakin hari semakin bagus lah. Kawasan Cina pun saya tengok dia dah mula nyokong kita. Betul. So saya tengok di Melaka itu hari daripada 5% sokongan Cina masa PRU14, kita dapat dalam 35%. Maksudnya bukan Melayu dah mula kembali kepada kita. Kita tengok sokongan sebab apa? Sebab saya tengok kita tak bawa isu kaum di sini. Dan itu hari ada satu laporan daripada laporan akhbar saya tengok yang ditulis oleh seorang penganalisa politik. Dia ni bukan, dia tak ambil side pada mana-mana politik, dia neutral. Saya baca dia punya ni. So dia kata di PRM Melaka itu hari Perikatan Nasional dan PH yang bawa isu perkauman, dia kata. Which is true. Kita UMNO BN tak bawa isu perkauman. Memang fokus pada kestabilan demi kemakmuran. So mereka bawa isu perkauman. Kita pula, sebab kita nampak sekarang ni bila orang tak ada kerja, bila masalah ekonomi, masalah itu merentas kaum. Orang Melayu pun susah, orang Cina pun susah, orang India pun susah bila orang tak ada kerja, ekonomi teruk. Dan terutama pada orang bukan Melayu. Orang Melayu ada yang kerja kerjaan, ada yang berniaga. Tapi orang bukan Melayu kata-kata mereka berniaga. Bila mereka berniaga, bila ekonomi teruk, bila politik tak stabil, pelabur lari, pelabur tak nak masuk, mereka tak ada pendapatan. So mereka susah. So dulu mungkin segelintir sebahagian daripada mereka undi PH sebab nak try. Lepas tu pasal kebencian tadi. Tapi sekarang macam saya bagi tahu semula, benda ini saya tekankan semula, iaitu kalau dia undi pasal kebencian tapi orang tu bagi kuasa, dia gagal, lepas tu kita punya anak bini tidak tidak dicarakan, macam mana kerja pun kita tak ada, macam mana kita nak undi balik PH atau Perikatan Nasional. Dan sekarang ni saya tengok di Johor ni ada dalam berapa 7 penjuru sampai kita lawan. Tapi sebenarnya lawan kita sebenarnya sama, iaitu Barisan Nasional lawan PH pecah 5. So sebab puak-puak itu sama. Bersatu. Dia dalam PH dulu. Muda Syed Saddiq pun dalam PH. Dia pun tak tunai manifesto dia, janji PTPTN, janji 1 juta pekerjaan. Habisnya bila lepas PRU14, 1 juta pekerjaan hilang. Tak mampu. Apa benda janji dia itu? Lepas tu orang kata pejuang pun PH juga. So sebenarnya mereka ni Pakatan Harapan, Perikatan Nasional ni orang yang sama. Dia berpecah, dia tak boleh berpakat sama-sama dia.
So sekarang dulu kita lawan PHPN, PH dengan kita lawan PH, PAS di Johor tidak berapa apa ni lah. Dia menang 1 kursi saja dulu. Sekarang PAS bergabung dengan PPBM, dia pun dah macam masuk PH lah. So kita lawan PH pecah 5. Macam itu. Dia dah berpecah sama dia nak lawan kita balik. So kita kata tak apa, kita istiqamah. Kita concentrate on kekuatan kita, kumpulkan kita punya mengundi, keluarkan pengundi kita pada hari mengundi dan kita usahalah sampai hari terakhir lah. Baik. Itu bercakap soal politik matang. Saya kira ini adalah politik cara kaedah Barisan Nasional membawa naratif politik. Sebenarnya kita dah bawa politik, kematangan Barisan Nasional dalam berpolitik ni dah lama macam. Daripada dulu lagi kita memang saya tak pernah pergi ceramah politik Barisan Nasional. Saya dah mula join ceramah-ceramah politik ni, ayah saya bawa dulu masa kecil-kecil sebab saya nak ikut. Daripada saya berumur 7 tahun. Saya dah mula ikut. Saya tak pernah dengar dia kata, sekian-sekian nama. Ini teruk tuan-tuan. Saya tak pernah dengar. Politik kutuk orang. Kita tak ada. Kita kalau saya pergi ceramah masa kecil-kecil dulu tuan. Tadi saya kecil ni sampai saya dah sebesar ini sekarang ni. Besar betul. Nak kata Barisan Nasional ni sentiasa kata okey, hari ni kita nak buat program sekian-sekian di kawasan. Di Larut ini, contoh saya orang Larut, di Larut apa yang kita boleh buat. Cerita pasal gerak kerja untuk memenangi hati pengundi. Itu sahaja. Tak ada kata tuan guru sekian-sekian salah. Ini bukan kaedah politiknya dan itu yang kita sentiasa amalkan dan kematangan itu makin terlihat dalam edisi PRM Melaka sebelum ni dan juga di Johor ini sendiri. Sebab betul memang kita fokus hanya kepada kestabilan. Sebab saya suka tadi Isyam ada cakap kestabilan sama dengan kemakmuran ekonomi. Kestabilan politik di negeri Johor ni akan menjadikan Johor kembali gemilang macam kita pernah capai 2013-2018 dulu. Johor, negeri yang berada di ranking pertama. KDNK Johor pintas KDNK Nasional 5.9% pada 2017. Itu KDNK Johor. KDNK Nasional pada masa tu adalah pada kadar 5.1%. Mana kata Johor pernah hebat. Tapi disebabkan pertukaran kerajaan pada tahun 2018, Johor jatuh merudum. Sekarang ni tuan-tuan, masa untuk tuan-tuan kembalikan semula kegemilangan negeri Johor Darul Takzim ini. Start balik, mula balik dan letakkan kembali Johor di tempat yang asal, iaitu nombor 1 dalam pencapaian ekonomi dan juga kemakmuran ekonomi. Jadi kestabilan ini penting. Dan politik karakter assassination ni lantak goma lah. Lantak dia orang lah. Perikatan Nasional Tukar biasalah. Pakatan Harapan teruskan istiqamah, insyaAllah cukup masa. Tinggal kubur je lah Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan ni. Kita tetap di Barisan Nasional, kita tetap istiqamah buat benda baik. Apa yang kita fikir adalah kebajikan dan perihal rakyat. Tapi rakyat jangan segan nak tegur kita apa. Kan? Politik kita pun di dalam parti sendiri kita kena bersedia untuk ditegur. Dan Barisan Nasional bersedia untuk ditegur. Kekalahan pada PRU yang lepas memberi satu pengajaran. Dah jadi pemimpin, jangan takut kena tegur. Kalau takut kena tegur, jangan takut kena buang. Kalau takut kena buang, terimalah teguran rakyat. Sebab kita manusia tak ada benda yang sempurna. Jadi itu pasal ekonomi tadi kita ada sentuh sikit, kaedah berpolitik, dan juga kita ada sentuh juga pasal Felda. Yang musibat tadi tu lantaklah dia. Semoga tenang untuk berkempen. Saya harap tak malulah jumpa kita sebab dulu yang menangkan dia, kalau tak salah lambang Dacing tu. Kan lambang dia yang lompat parti. Dia lompat parti. Dia menang besar PRU 14 dulu 8,000 di Masjid Tanah. Jangan buat-buat lupa Kak Mas. Hari tu saya jumpa Kak Mas dekat Manafi Village. Bila tengok kita pakai baju lain, dia buat tak tahu je. Patutnya kenalah tegur menteri kan. Tapi tak apalah, kata tak apalah. Orang dah lupa kita. Baik, kita akan teruskan lagi. Tadi saya ada sebut di awal kita mula program tadi. Macam 123 dalil itu. Saya ada baca, memang menarik. Okey, abang boleh
Perjelaskan sikit. Boleh. Saya dulu kerja di unit perancang ekonomi ya. So saya tengoklah pasal ekonomi, dan specifically saya jaga section tenaga. Masa itu tahun 2008 saya di section tenaga. Pada ketika itu saya jaga Petronas, tenaga dengan gas Malaysia. So pasal minyak, pasal gas, pasal subsidi, semua saya tahu lah. Apa benda tu, saya yang buat benda tu dulu. Dan lepas itu 2013 saya masuk pejabat Perdana Menteri. Dan jawatan terakhir saya pengarah dulu di JPM. So benda-benda ini semua bila kita kerja dengan kerajaan ini, particularly bila kita kerja di JPM, kita selalu tengok data. Betul. Kita tengok fakta. So itu yang penting dulu sebelum kita buat keputusan. So sebab itu bila saya bagi ceramah, bila saya bagi talk dengan orang, itu hari pun saya dah jumpa NGO peniaga-peniaga Cina di Selangor. So saya kata saya tak nak cakap retorik ini. Saya nak pentang fakta supaya awak semua buat keputusan sendiri, tengok bagaimana kan. Sebab Perikatan Nasional PH dia kata zaman dia bagus. Dia kata adakah betul bagus. So sebab itu saya bentang 123 fakta. Sebenarnya banyak lagi fakta tu tapi saya ringkaskan. Nombor satu saya cakap, bila PH mengambil je kuasa tahun 2018, tahun pertama tu 200 bilion keluar daripada pasaran saham kita. Lepas tu pelabur semua keluar lari ya. Dan harga kelapa sawit jatuh teruk sampai 300 apa tu satu tan 300-400 untuk BTS dan ni kan. So lebih rendah kalau kita jual daripada kita nak pergi mengutip sawit itu. Sebab apa? Sebab Tun Mahathir pergi cari gaduh dengan negara China, dengan negara India, iaitu pembeli terbesar kelapa sawit kita. Pada ketika itu dia cari gaduh dengan Singapura. Dia cari gaduh Singapura, padahal Singapura itu adalah trade partner kita yang paling besar. Dan lepas itu mereka orang kita pergi kerja sana, dia trade partner, dia banyak buat pelaburan di negeri Johor ni particularly. So mereka pun stop segala mereka punya pelaburan dekat situ. Dan lepas itu orang tak ada kerja, orang hilang kerja. Kehilangan kerja ni bukan saja datang masa zaman COVID. Sebelum itu 2018 dah ramai orang hilang kerja sebab banyak kilang dah tutup. So hari ni 800,000 orang tak ada kerja. Saya 800,000 orang. Dan daripada 800,000 orang itu yang masuk statistik Cik Irfan. Tapi sebenarnya yang tak masuk statistik adalah orang tu ada kerja. Dia ada degree, fizik, kimia, biologi dan sebagainya, engineering. Tapi tak masuk bidang dia pergi bawa kerja, dia bawa Grab, dia bawa Foodpanda, dia pergi bawa ini. So dia underemployed. Itu berjuta. Dan orang-orang ini dulu dia mungkin terpercaya pada janji Perikatan Nasional ni, PPBM dan PH yang suruh batalkan PTPTN itu. So mereka ini dia tak dapat kerja yang sepatutnya sebab ekonomi teruk, sebab dasar-dasar kerajaan PH dulu masa zaman Mahathir dan Muhyiddin. Lepas tu dia kena bayar Foodpanda, tapi PTPTN dia kena bayar juga sebab gaji dia ada gaji tapi tak sampai 4,000. Betul. So kena bayar PTPTN. Janji dia dah kena tipu itu hari. Lepas itu dia tak ada kerja macam tu. Itu orang itu berjuta di Malaysia sekarang, di Selangor dan di Johor terutamanya. Itu menjadi masalah utama. Dan bila pelabur tak nak masuk, lagilah kita tak ada kerja. Betul. Pelabur tak nak masuk sebab apa? Itu hari saya ada tengok satu masuk TV seorang penganalisa ekonomi. Dia ni bukan ahli politik. Dia menganalisa ekonomi. So dia neutral. Dia kata dia yang suggest, dia cadangkan pada kita supaya buat pilihan raya. Dia pula kata macam tu. So pengacara tu tanya kenapa awak cadang buat pilihan raya. Dia kata selagi kita tak buat pilihan raya, selagi kita tak dapat mandat yang kukuh, kerajaan tak boleh buat dasar-dasar yang boleh menarik pelabur. So selagi itu bila pelabur tengok kejap kita lompat parti, kejap ini kan, lepas tu bila kerajaan bertukar, kita dah tukar kerajaan 3 kali, so dasar itu bertukar. Macam mana pelabur ni nak masuk, nak letak duit? Kata satu pelabur masuk, dia letak 50 juta. Esok tukar kerajaan, lepas tu insentif-insentif yang dijanjikan kerajaan dulu tu dia batal. Macam mana? So sebab itu for the last 4 tahun ini pelabur tak masuk dekat sini. Pelabur pergi mana? Vietnam dengan Indonesia.
So sebab itu saya dah tunjuk satu graf itu menunjukkan itu hari Tan Sri Muhyiddin dengan Menteri Ekonomi dia dengan ini semua cerita dia kata masalah ekonomi ini bukan terkesan pada Malaysia saja, satu dunia terkesan. Saya jawab balik. Betul. Saya kata memanglah satu dunia terkesan masa Covid, tapi kita jatuh lebih teruk daripada orang lain. Betul. Indonesia dengan Vietnam jatuh 2%, kita jatuh 5%. Teruk kita. Capital formation di Malaysia juga paling teruk antara negara-negara jiran. Orang tak nak melabur dekat sini. Sebab itu kita tak ada kerja, saya kata. Siapa punya masalah itu? Diorang yang buat dasar supaya yang kita sekarang ni ada menjadi masalah pada ketika ini. Setiap 1%, orang selalu cakap pasal KDNK, GDP. Saya dulu belajar ekonomi. Saya punya sarjana dalam bidang politik dan ekonomi dan undang-undang. So saya pun dekat EPU saya kerja itu hari. So saya kalau orang cakap KDNK GDP ni saya fahamlah maksudnya. Tapi ada kalau orang yang tidak ada background ekonomi dia kata apa kaitan GDP dengan kehidupan kan? Betul. Sebenarnya GDP ni 1% perkembangan ekonomi kita boleh provide di Malaysia 100,000 ke 200,000 pekerjaan. Ada relation 1%. Dan samalah kalau kita jatuh kuncup 1% GDP, 100,000 ke 200,000 orang hilang kerja. Sebab itu hari masa COVID dan sebelum itu bila kita kuncup 5%, 500,000 ke sejuta orang kerja. Itu yang jadi hari ini 800,000 orang tak ada kerja. Dan 800,000 orang kali tak ada kerja, kali dengan 4 tahun dah berapa orang. Macam mana kehilangan pekerjaan dan orang yang keluar daripada universiti, orang yang keluar daripada sekolah semua tak ada kerja. Macam mana ceritanya itu? Sebab apa? Dia orang inilah 4 tahun. Dan sekarang dia nak tangguh-tangguh lagi pilihan raya 2023. Saya kata saya tak setuju awak tangguh-tangguh pilihan raya 2023 sebab setiap hari kita tangguh pilihan raya, setiap hari itulah orang tak ada kerja, setiap hari itulah orang tak makan. Mereka tak apalah, mereka ada menteri. Dia jadi menteri, dia dapat gaji 20-30 ribu sebulan. Ada menteri sampai 100 ribu lebih sebulan. Menteri Kewangan ke saya tak tahulah gaji dia berapa. Dia tak pernah susah. So dia tak faham masalah orang miskin saya rasa. Kan? Lepas itu dia nak tangguh sampai 2023, suruh kita tunggu dia dapat gaji bulan-bulan makan gaji buta. Macam mana? Sebab itu saya kata masalah ini kita kena selesaikan segera. Kita kena buat pilihan raya Dun Johor ini dibubarkan kan supaya kita boleh kembalikan tarik pelabur balik kestabilan. Apa orang kata Datuk Hasni dibubar Dun Johor bukan pasal dia gila kuasa. PH tuduh dia gila kuasa. Saya kata macam mana pula dia gila kuasa? Dia memang dah ada kuasa. Dia dah jadi MB kan. Kalau gila kuasa baik dia kalau dia gila kuasa, dia tak payah bubar Dun, dia tunggu je lah sampai sampai PRU 13 sampai cukup penggal, bulan-bulan dia dapat gaji, tak peduli orang lain Biarlah. Tapi bila dia bubar, dia ambil risiko. Betul, kemungkinan untuk dia tak kembali ke betul. Menteri besar itu sangat tinggi. Yes, ada dua risiko yang dia ambil. Nombor satu yang tadi tu. Sebab masa dia bubar Dun, dia pun tak tahu dia akan dicalonkan semula ke tidak. Betul. Satu. Nombor dua, tak ada garanti kita menang. Betul. Sebab nombor satu, 700,000 pengundi baru yang masuk. Yeah. Dulu 1.8 juta, masuk 700,000. So 40% pengundi baru. Apakah garanti yang orang yang baru ni akan undi kita? So kita pun ambil risiko juga. Tapi dia buat juga sebab kenapa benda ni perlu. Benda ini kita kena buat sebab dia dah kata satu, macam mana nak buat dasar itu hari masa mengundi bajet Johor, bajet Dun Johor itu hari. Hampir-hampir tak lulus. Betul, dia Johor sebab dua orang lambat datang lah, ada orang ugut tak nak datang dan sebagainya. Macam mana kita nak buat polisi bila kita sentiasa dalam keadaan ugutan macam ni? Itu belum kata nak buat polisi untuk kembalikan pelabur dan sebagainya. Nak lulus Dun pun, nak bayar gaji jawab awal pun susah. Jawan je. Sebab itu dia kata kita kena bubar. Dia di peringkat pusat pun sama. Dia peringkat pusat masalah yang masalahnya lebih kurang sama, dan tambah lagi satu masalah ialah kita ada menteri yang tak dapat mandat rakyat. Dua kali kita tengok ni. Menteri yang lompat parti ni dia dah hilang mandat rakyat. Dia tak dapat mandat rakyat. Kalau kita tanya di kawasan dia, sama ada dia masih dapat sokongan di kawasan kita. Dia macam Mas Emiati. Kalau itu hari Dun semua kalah, dia sekarang timbalan menteri. Adakah bila dia buat dasar itu mewakili suara rakyat, terutama di kawasan dia? Tidak lagi. Kalau tanya, bila dia lompat parti, dia hilang sokongan rakyat di kawasan dia. So sekarang kita ada menteri-menteri ini yang membuat dasar untuk kita semua, bagi kesan pada semua. Sebenarnya mereka tidak mewakili suara rakyat. Daripada kawasan dia pun dia tak wakili. So sebab itu dia tak kisah.
Kan? So sebab Di itu saya parlimen kata, saya salah satu. yes, Larut pun sama. Kita ada menteri, dia lompat parti. Dia bertanding atas kita punya, dia buat polisi dasar-dasar dan keputusan pasal keselamatan. Tapi dia tidak lagi mewakili Betul. suara rakyat daripada Larut. Betul. So sebab itu pelabur, bila tengok, ini semua pelabur nampak ni. Data ekonomi yang saya terangkan, keadaan politik gini, dasar-dasar kerajaan. So macam mana, selagi benda ini tidak selesai, selagi itulah kita dalam keadaan huru-hara sekarang ini. So sebab itu saya kata benda ini tidak boleh berterusan. So kita kena buat juga DUN. Dan benda ini sebenarnya kita dah tangguh lama. Orang tanya saya pasal PRU. Saya kata kenapa nak buat PRU sekarang. Saya kata apa pula. Ni saya tanya dia balik, kenapa awak nak tangguh-tangguh. Sebenarnya kita dah tangguh PRU 15 ni dah 2 tahun. Kalau Cik Irfan ingat, masa langkah Sheraton dulu, nombor satu saya tak setuju langkah Sheraton. Saya dah beritahu pimpinan di atas. Sebab time tu kita desak untuk buat pilihan raya. Dan masa kita pergi jumpa tuanku, masa bulan Februari tahun 2020, saya ingat time tu, kita pergi bukan untuk buat langkah Sheraton atau angkat Muhyiddin jadi PM, time tu tak. Betul. Kita satu bas pergi dan PAS 18 Parlimen masa tu dia dengan Muafakat Nasional lah. Sebelum PPBM masuk kacau ni kan. Kita pergi dengan PAS jumpa tuanku untuk apa? Untuk pembubaran Parlimen. Betul. Masa tu. Saya ingat lagi. Bukan untuk buat langkah Sheraton, bukan. Tapi pada ketika itu bulan Februari COVID baru masuk. So mungkin tuanku dia dapat laporan-laporan bahawa mungkin tak sesuai buat PRU pada ketika itu sebab COVID masih tengah naik. So kita akur dengan titah tuanku, kita kata okey kita kena form government. Suddenly Muhyiddin diangkat jadi Perdana Menteri. Time tu kita sokong. Okey tak apalah. Tapi lepas itu lagi teruk. Ekonomi teruk, dia buat darurat yang paling lama dalam dunia pasal COVID. Mana ada orang buat darurat lockdown paling lama. Itu lagi Tan Sri Muhyiddin kata, dia kata negeri Johor paling terkesan sebab penutupan sempadan akibat daripada penutupan sempadan dengan Singapura. Saya tanya dia balik, siapa yang pergi tutup sempadan paling lama dalam dunia ni? Dan tutup buat lockdown paling lama dalam dunia, buat darurat lagi tu. Dan kita tahu saya kritik kerajaan masa itu. Saya kata awak buat darurat ni pasal COVID ke pasal politik? Kalau kita ingat timeline dia tu, bercampur aduk itu, saya tengok mereka ni mungkin meletakkan kepentingan politik. Dia buat darurat pada ketika itu dan habis bisnes semua jadi macam ini. Dan semalam saya bagi ucapan di Kempas. Saya kata pada dia, dia sebelum itu, sehari sebelum tu dia harga ayam, harga telur dan sebagainya. Kan dia komplain, dia kata inilah apa ni, buat apa benda ni kan. Saya tanya dia balik, saya kata Tan Sri, awak pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Yang awak pergi komplain harga ayam, harga telur, harga barang ni buat apa? Awak selesaikanlah awak ada jawatan. Menteri-menteri ni semua lantikan dia, Menteri Ekonomi. Sebab tu saya kata kita kena bubar. Sebab selagi kita tak bubar, selagi itulah Azmin jaga ekonomi, Mustafa Muhammad yang lompat parti jaga ekonomi, Zafrul pun jaga Menteri Kewangan. So kita nak buat macam mana? Kita nak buat dasar, kita minta air citra pun tak bagi-bagi. Moratorium pun itu lagi susah nak kita desak dia macam mana. So selagi kita tak bubar, selagi itulah menteri-menteri ini buat dasar untuk kita yang huru-hara ini. Dan mereka ini bagi tekanan kepada orang kata kerajaan hari ini PM dia dah PM UMNO. Saya kata okey betul PM UMNO, tapi kerajaan hari ini bukan kerajaan UMNO. Kerajaan ini bukan kerajaan Barisan Nasional sebab menteri-menteri kritikal semua masih melantikkan Muhyiddin. Dan kalau kita nak replace menteri-menteri yang tak perform ini, mereka bagi tekanan pula pada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Nak tarik sokongan dah kan kita untuk kerajaan ganti Perdana Menteri sekali lagi. Jadi punya balik asal tak boleh. Back to square one. Nanti lagilah pelabur lagi berapa kali awak nak tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri ni. So sebab itu saya kata untuk selesaikan masalah ni, impasse ni once and for all. Lepas PRN Johor ini, kita pergi buat PRU 15 lah. Terus. Takkan nak buat lepas ni PRN lain pula. Takkan nak pergi PRN kalau negeri awak PRN Perak pula PRN. Kalau lepas ni kalau orang nak buat PRN Perak, PRN Kedah, saya kata buat PRU terus sajalah. Kan apa benda pula 3 bulan 2 bulan kita nak buat PRN pula. Kan? Meletihkan dan bagi risau. So saya itu di Melaka berapa minggu. Di Johor dah 8 minggu. Kan? Itulah. Rumah boleh tak kenal. Itulah. So itulah cerita dia kan. Itu berkenaan dengan bagaimana struktur KDNK kita. Saya baru tahu 1%
persamaan 100 hingga 200,000 Ada correlation dia. peluang pekerjaan. Itu correlation dia. Ha. Sangat besar impact. Kalau 5% tadi saya macam tergambar. Oh, besarnya. Besar impact. Dekat 1 juta orang hilang kerja. Maknanya ini bukan perkara main-main, tuan-tuan. Bukan main-main. Pangkah di kertas undi ini bukan perkara main-main. Menentukan siapa kerajaan untuk mentadbir negeri dan juga negara ini bukan perkara main-main. Ini semua soal kemaslahatan masa depan dan soal kebajikan kita. Siapa lagi nak jaga kita? Kita lantik wakil kita untuk jaga kita. End up dia sibuk buat benda lain. Dia sibuk mencatur berbanding buat kerja yang sepatutnya. Dan saya tengok dasar-dasar kerajaan ini yang paling terkesan sekali orang muda. Betul. Sebab apa? Bila kerajaan buat tak tentu arah, yang tak ada kerjanya orang muda. Lepas tu yang gaji kecil orang muda. Yang paling terkesan dengan kenaikan harga barang dan kos sara hidup adalah orang muda. Sebab dia baru keluar universiti. Nak cari kerja susah. Bila dapat kerja pula gaji 1,000 lebih. Padahal ada degree engineering. Kan macam mana itu minimum wage gaji dia. Lepas tu dia nak memulakan keluarga. Bila nak mulakan keluarga, kena kahwin, kena pergi berhutang lagi. Nak bayar ini, lepas tu nak bayar tol, nak bayar minyak. Kalau awak nak keluar Air Citra, kalau awak dah kerja, macam saya dah lama sikit kerja. Mungkinlah ada KWSP ada simpanan banyak sikit. Tapi kalau awak baru kerja 2-3 tahun, mana awak ada simpanan KWSP nak keluar pun tak boleh. So yang paling terkesan dengan dasar-dasar ini adalah orang muda. Lepas tu awak nak beli rumah. Harga rumah mahal. Tidak ada bantuan daripada kerajaan dan gaji awak kecil di Selangor terutamanya, di Johor ni kan, di Selangor terutamanya yang saya cakap harga rumah paling mahal di Selangor. Saya duduk di Selangor. So ini semua dasar-dasar kerajaan kita dan saya pernah melalui semua ini sebab saya bukan datang dari orang yang senang kan. Saya daripada keluarga orang susah. Dan masa saya graduate dulu tahun 99, masa tu ekonomi teruk. Saya baru setahun. Oh ya? Saya baru umur setahun. Oh 99. Saya graduate, saya baru balik dari OC tentu. Dan masa itu ekonomi teruk sebab time tu kita ada krisis Asian Financial Crisis. Malaysia paling antara paling teruk yang tu. So saya balik tak ada kerja. Saya buat kerja merata-rata lah. Jadi buruh, jadi ini semua tu. And then lepas tu bila akhir sekali saya dapat kerja dengan Tenaga Nasional, saya masih masa tu dia potong gaji sebab Tenaga Nasional pun hit hard by the crisis. So dia offer tapi dia bagi gaji separuh. Dia kerjalah dulu dia kata kan. Lepas itu bila gaji tak cukup untuk duduk di Kuala Lumpur, saya terpaksa kerja malam pun saya kerja. So siang saya kerja, malam saya kerja part time. So berapa tahun saya buat macam tu untuk mengumpul duit. So saya faham the point is that I understand the struggle. So saya faham bila orang muda nak mulakan keluarga, saya nak kahwin dulu, saya 2 tahun 3 tahun saya kumpul duit, nak beli rumah lagi macam mana. So bila awak dah ada anak lagi macam mana. So all this thing affect atau beri kesan kepada orang muda bila time COVID, bila time macam ni, bila keadaan huru-hara, tak mau bantu. Kan bila kita ada menteri kewangan yang tak faham masalah orang kan. Saya ingat bila kita minta Air Citra moratorium, dia pun tak faham kenapa orang ni minta. Yalah pasal dia daripada kecil disuap makan, dihidang minum kan, dia tak faham. Yes. So bila kita minta Air Citra, bila kita minta moratorium, bila kita minta bantuan, dia tak faham. Mahathir pun tak faham. Mahathir kata kalau kita minta bantuan masa PH dulu, dia kata ikat perut, jangan dengki pada orang kaya. Dia kata. So lepas tu bila anak-anak muda yang ada degree tak ada kerja, Mahathir suruh apa? So kerja buruh. So buruh. Saya pernah tulis surat kepada Dr. Mahathir, surat terbuka sebab dia suruh rakyat kerja buruh pada kita gitu. Surat terbuka saya tu masa saya tulis 1 juta orang baca. Sebab saya cerita daripada hati saya. Saya kata apa awak cakap ni? Saya terkesan dengan masalah awak dulu tahun 97, 99. Pasal awak dengan Anwar Ibrahim lah ekonomi teruk yang saya balik tak ada kerja. Saya kata, saya kata. Dan awak nak suruh orang semua bila balik ada degree. Saya balik dia dulu degree. Saya belajar di UK. Saya balik dengan ijazah kelas pertama, Cik Irfan. Dan dalam kos tu, saya seorang je dapat kelas pertama. Orang putih pun tak dapat kelas pertama time tu. Tapi bila balik tak ada kerja. Dan saya kata ke dia, memang saya balik tak ada kerja, saya memang dah buat kerja buruh, saya kata. Tapi selepas 20 tahun, takkan awak nak suruh benda yang sama berlaku. Saya kata tak boleh kita sebagai kerajaan. If I can help it, I would fight so that young people sekarang, orang muda sekarang tak payah struggle macam saya struggle dulu 20 tahun lepas.
Apa Mahathir nak buat dasar dia 20 tahun lepas, nak suruh orang muda ikat perut dan apa ni orang kata apa orang kata pergi kerja buruh pula. Saya kata saya dah buat dah kerja tu dulu. So sebab itu saya kata saya apa-apa pun sebab tu saya tak pernah komen pasal orang punya masalah peribadi, tapi saya komen pasal dia punya dasar dia yang memberi kesan kepada kita. Betul. Mahathir, Anwar Ibrahim, Muhyiddin, Haji Hadi. Haji Hadi saya jarang dengar dia cerita pasal dasar. Yang saya dengar dia label-label orang dia. Biasalah tu. Dekat parlimen pun jangan nampak. Itulah pasal. Itu hari saya pernah tulis satu artikel pasal pemerintahan kerajaan PAS di Kelantan dengan Terengganu. Pasal soal pembalakan, masalah pasal air tak ada di Kelantan. So bila mereka ni merintah, kenapa jadi dari segi pentadbiran saya tengok kerajaan PAS bukanlah satu kerajaan yang cekap. Tapi bila bab mengutuk orang, melabel-label orang, itu dia paling cekap. Itu menjadi masalah. Tapi sekarang saya rasa pengundi dah nampak dia takkan undi berdasarkan kebencian dan berdasarkan ini kan. Sebab kita semua, kalau pengundi, kalau saya undi berdasarkan kebencian tapi lantik orang yang tak boleh menyelesaikan masalah saya, buat apa? Betul. So kali ni saya ingat itulah dia. Pilihlah baik-baik ya. Yeah. 12 Mac ni untuk pengundi awal pun ada yang dah tutup pukul 12 tadi, saya dimaklumkan. Pukul 2 petang pun dah tutup 30 pusat pengundian tutup dah. Pukul 12 tengah hari tadi tanya dan terima kasih kepada yang keluar mengundi. Dan kemudian ada beberapa lagi akan tutup lagi 4 minit. Undi awal dia askar dengan polis. Dan pukul 5 petang. Jadi kepada abang-abang, kakak-kakak polis dan tentera kita, terima kasih kerana keluar mengundi. Undi awak, undi siapa, tak kisahlah. Janji tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi itu pun dah cukup baik. Dan kepada yang belum mengundi, kalau boleh undilah Barisan Nasional demi kestabilan masa depan. Itu sedikit iklan. Bang, ni kita pun masa mencemburui kita. Tapi saya ada satu lagi soalan ni. Yang ni saya memang nak tanya. Kita ada mantan Perdana Menteri lidah bercabang. Saya cakap terus terang. Muhyiddin ke Mahathir? Kurang je dua-dua. Muhyiddin Yassin. Pasal HSR. Dulu dia yang cancel. Dulu dia yang cancel. Tapi kali ni dia bawa balik. Ni apa cerita ni bang? Mimpi yang ringkas je bang. Betul, sebab orang Johor nak HSR ni boleh membawa perkembangan ekonomi kan, pembangunan dan pekerjaan. Tapi dulu dia cancel. Saya dengar ura-ura dia cancel sebab dia tak setuju dengan soal contracting, procurement. So apa masalah, takkan dia nak bagi pada kroni dia ke apa, saya tak tahu kan. Tapi mungkin ada elemen-elemen itu. Kebiasaannya begitu. Apa benda ini kan, takkan pasal contracting ni, pasal procurement awak tak setuju nak ini macam mana awak cancel. Bukan tak suka kepada plan. Ini saya dengar cerita, kalau tak betul dia bagi tahulah saya apa yang betul, kenapa dia cancel HSR tu. Sampai sekarang dia tak jawab. Kata tak pernah cakap tipu. Kata tak pernah tipu. Mahathir kata masa dia jadi Perdana Menteri dia tak pernah ambil satu sen pun. Saya tengok dalam parlimen. Rakyat gelak kan dia bila dia cakap macam tu. Itulah. So dia orang ni nombor satu, kalau dia tak menipu dia mengkhianat. So dia nipu manifesto, lepas tu dia khianat orang, khianat mandat dan sebagainya. Haji Hadi pula ulama, tapi saya cakap kemarin, saya kata macam mana Haji Hadi ulama boleh percaya menipu dengan berkhianat. So itulah. Tapi itu mereka lah. Saya malah nak cerita pasal mereka sangat, tapi sebab dia dah tuduh kita macam-macam, kita jawab lah. Betul. Dan last kali saya cuma nak cakap macam ni, saya kata pada pengundi Johor ni, kalau tuan-tuan perempuan pergi ke tempat mengundi itu, saya rasa tuan-tuan takkan undi lagi berdasarkan kebencian. Betul. Saya ingat mereka pun tahu apa yang dia undi ni kenapa untuk diri mereka sendirilah. Mereka takkan terpengaruh lagi dengan orang yang suruh benci, hasut, fitnah sekali ni. So saya ingat sebelum dia undi tu dia fikir elok kan. Undi ni, kalau undi puak-puak ni lagi, puak-puak negatif ni lagi, kita pula nanti terkena kesan macam 39 bulan mereka minta. Betul. Itulah dia, saya ingat itu yang berlaku. So hari ni undi awal pun polis dan tentera pun ini. Saya dapat mesej daripada kawan-kawan saya. Dulu saya masa di kerajaan, saya ramai kawan daripada askar, daripada polis, daripada agensi-agensi. Kemarin saya dapat mesej daripada ramailah mereka. Dia kata kali ni rata-rata veteran-veteran tentera, polis apa pun akan bagi Barisan Nasional. Amin. So itulah saya pun bila saya dengar tu alhamdulillah lah, saya rasa sedap lah. Cuma satu saya nak pesan
kepada kita sendirilah. Betul. Iaitu sekarang ni bukan macam dulu. Kalau kita dipilih jadi wakil rakyat, bukan kita boleh jadi wakil rakyat berpegang-pegang berpuluh-puluh tahun macam dulu. Betul. So sekarang rakyat ini, kalau kita tak perform, dia akan tukar kita balik. Dia menilai. Dia menilai. So kali ni kita jadi wakil rakyat, kita jadi kerajaan, kita kena perform betul-betul dan tahu jaga rakyat dan ambil hati rakyat. Jangan ulang perangai-perangai PN lama yang menang yang masa bermasalah campaign itu. ada di kawasan. Jangan Menang ulang. Jangan kena humble pada rakyat. Jangan bila menang dah sombong bongkak muka pun tak nampak. Betul. Kan macam PH macam itulah. Di Selangor terutama dia menang dia langsung kita tak nampak muka Bau batang tayar itu. So kita jangan tiru macam itu. So bila kita menang kita buat kerja dan pijak ke bumi dan be humble and tolong rakyat lah. Bila ada rakyat minta tolong, kita tolong. Betul. Sebab rakyat ni bukan dia sengaja-sengaja nak minta tolong dengan kita. Dia pun kalau dia senang dia takkan kacau kita. Dia bila dia terdesak sangat yang dia minta tolong pada kita. So dengarlah dulu dan layan orang kata cubalah selesaikan masalah bila orang minta tolong pada rakyat selagi kita boleh dan bantu mereka daripada segi dasar, cari pekerjaan dan sebagainya. Itu tugas kita lah bila kita dah menang esok insya-Allah. InsyaAllah. Itu pesanan juga daripada akar umbi pada pimpinan parti kepada bakal wakil rakyat Barisan Nasional terutamanya di negeri Johor. Ingat, jangan masa kempen je ada dekat kawasan. Dah menang nanti, jenguk-jenguklah kawasan. Tolonglah sebaik mungkin, berikanlah khidmat yang terbaik. Sebab ingat, kalau tak perform tuan-tuan, bye-bye. Gone. InsyaAllah, bila hari raya umum akan datang, anda akan bersara sebagai yang berhormat. Jadi, Abang Syam, terima kasih kerana bersama dengan kita di studio pada hari ini. Jadi itu sedikit sebanyak. Tuan-tuan, apa pun kita pilih kestabilan masa depan pada 12 Mac 2022 nanti, jangan lupa turun mengundi. Dan sedikit pesanan khidmat masyarakat, bawa kad pengenalan. Jangan lupa kad pengenalan. Kalau tak orang kata pengundi hantu. Yang kedua, jangan pergi tempat mengundi salah. Pergi tempat mengundi yang betul. Tengok betul-betul. Pergi kepada saluran yang betul. Kalau tak diterima juga tuan-tuan. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai pelitup muka. Bawa hand sanitizer. Dan lepas pangkah kertas undi, jangan lupa masukkan kertas undi di dalam tong. Jangan bawa keluar kertas undi tu. Sebab kalau tak, undinya tidak dikira. Walaupun pangkah Barisan Nasional dibawa keluar, saya undi Barisan Nasional, itu tidak dikira tuan-tuan. Yang dimasukkan ke dalam kotak undi itu, itulah yang akan dikira dan akan mengubah kestabilan masa depan negeri Johor. Jadi terima kasih sekali lagi Abang Syam. Terima kasih semua kru penerbitan yang berada di belakang. Lambai sikit kepada kita, lambai sikit. Terima kasih juga kepada penonton, rakan-rakan pelayar di Facebook. Terima kasih kerana sentiasa setia bersama dengan kami. InsyaAllah semoga Allah memberikan kemenangan kepada Barisan Nasional di negeri Johor ini pada 12 Mac 2022. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang buruk itu datang daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.